Kita semua mengharapkan dengan kejadian gerhana bulan yang berlaku dalam kehidupan kita pada malam ini menimbulkan keinsafan, menimbulkan kesedaran dan ketakutan, menambah dan menguatkan lagi iman. Sesiapa daripada kalangan kita yang melihat kejadian ini tetapi tidak memberikan iman dan kesedaran kepada diri dia, suatu perkara yang sangat berat. Pada malam ini, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, kita telah diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jal dengan suatu peristiwa kejadian gerhana bulan. Gerhana bulan ini berlaku ketika bulan berada bertentangan dengan bumi dan terlindung daripada matahari. Ini bermakna bulan itu boleh masuk ke dalam bayang bumi dan ia hilang. Itulah yang dinamakan dengan gerhana bulan. Sidang jamaah sekalian, demikianlah apabila kita melihat gerhana bulan, ia merupakan kehebatan dan kekuasaan kebesaran Allah yang boleh mengubah segala-galanya, sama ada yang di bumi ataupun yang di langit, pada bila-bila masa dengan kehendaknya. Dan tidak ada mana-mana kuasa yang boleh menyekat ketentuan qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan di dalam surah Fussilat ayat 37, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillah alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya, dan di antara kekuasaan Allah ialah malam dan siang, serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah kamu sujud kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan segala-galanya jika kamu benar-benar beriman dan hanya menyembah Allah semata-mata. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, peristiwa gerhana bulan ini telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bukan perkara baru, ia bukan kejadian baru. Ia telah berlaku pada zaman Nabi. Ada di kalangan manusia, apabila berlakunya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, mereka menganggap bahawa ia berlaku kebetulan, bertepatan dengan kewafatan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ibrahim. Ketika kejadian gerhana berlaku, kebetulan pada peristiwa itu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, meninggal dunia. Dan ketika itu orang mengaitkan gerhana tersebut dengan kewafatan Ibrahim. Mereka percaya bahawa gerhana itu ialah simbol dan lambang, tanda kepada kesedihan
Gerhana berlaku kerana meratapi dan sedih dengan kewafatan anak Nabi Ibrahim. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda untuk membantah dan membantras kepercayaan khurafat yang mengaitkan gerhana ini dengan kejadian kewafatan ataupun sebarang bentuk kejadian yang lain. Saya mengajak sidang jamaah sekalian, marilah kita menghayati pesanan Nabi ini. Apabila selepas daripada ini kita melihat dan menyaksikan kejadian gerhana ini, ia tidak ada kaitan dengan mana-mana peristiwa. Ia adalah tanda kebesaran Allah, dan Allah menjadikan gerhana ini untuk menakutkan kita bahawa sesuatu boleh berlaku dengan kehendaknya. Inna syamsa wal qamar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la. Nabi mengingatkan kita di awal hadis ini. Nabi menyebut bahawa inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan itu ayatan, adalah dua tanda kebesaran Allah daripada tanda-tanda kebesarannya yang banyak. Sebab itu bila kita melihat matahari, kita melihat bulan, dia mengingatkan kita kepada kebesaran pencipta. Dia mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Makhluk yang besar itu ada penciptanya. Kemudian Nabi menyatakan, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi, dan gerhana yang berlaku kepada kedua-duanya, gerhana bulan dan gerhana matahari ini, bukan berlaku kerana li mauti ahadin, bukan disebabkan oleh kematian sesiapa. Nabi menyatakan gerhana matahari, gerhana bulan, dia berlaku bukan kerana kematian sesiapa. Jangan dikaitkan. Wala li hayatin, ataupun kerana kehidupan sesiapa. Maka Nabi mengajar kita. Sidang jamaah sekalian, apa yang patut kita lakukan? Malang dan duka cita lah kalau sebahagian kita hanya melihat ini sebagai fenomena alam. Duka cita kita kalau orang melihat ini sebagai satu kejadian alam tanpa dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, negeri Perlis telah memberikan arahan kepada seluruh masjid menganjurkan salat sunat gerhana diikuti dengan khutbah. Kemudian kita memperbanyakkan dengan sedekah dan doa. Ketika berlaku sesuatu kejadian, kita balik kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi ajar? Kata Nabi, fa idza raaitumuhuma, apabila kamu melihat kedua-dua kejadian itu. Nabi mengatakan kepada kita, apabila raaitumuhuma, apabila kamu melihat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, fasallu fad'ullaha. Yang pertama, fad'ullah, kamu perbanyakkan doa. Sebab itu tuan-tuan, malam ini selepas daripada kita salat, selepas daripada kita mendengar khutbah, sementara kita menunggu salat Isyak, doa keselamatan untuk diri kita, keluarga kita, negeri dan negara kita, pemimpin-pemimpin umat Islam. Doa. Nabi kata, bila kamu tengok gerhana, doa. Antara waktu yang terbaik untuk kita doa. Kemudian Nabi mengatakan, wasallu, dan kamu salat. Wasallu, dan bangkit salat. Hatta yanjaliya, sehinggalah matahari dan bulan itu kelihatan kembali. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari.
Sidang jamaah sekalian, peristiwa yang berlaku pada malam ini peristiwa yang besar. Kerana bukan selalu kita boleh melihat dan bukan selalu kita bertembung menyaksikan kejadian ini. Kita direzekikan oleh Allah untuk melihat kebesaran dia, untuk melihat keagungan dia. Maka kita dianjurkan apabila menyaksikan gerhana ini, saya menyeru jamaah yang berada di masjid ini, ambil kesempatan dan peluang ini, hidupkan sunnah Nabi. Kita dianjurkan untuk bersegera melakukan amalan saleh, apa sahaja kebajikan, dan ingat, jangan sesekali kita melakukan apa-apa dosa dalam keadaan kita melihat kejadian ini. Kita elakkan daripada melakukan perkara-perkara mungkar, maksiat, syirik, dan apa sahaja perbuatan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Jamaah sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, kita semua mengharapkan dengan kejadian gerhana bulan yang berlaku dalam kehidupan kita pada malam ini menimbulkan keinsafan, menimbulkan kesedaran dan ketakutan, menambah dan menguatkan lagi iman. Sesiapa daripada kalangan kita yang melihat kejadian ini tetapi tidak memberikan iman dan kesedaran kepada diri dia, satu perkara yang sangat berat. Maka marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan gerhana yang berlaku pada hari ini tidak memberikan kesan yang buruk kepada alam semesta, tidak memberikan kesan yang buruk kepada tumbuh-tumbuhan, tidak memberikan kesan yang buruk kepada segala kehidupan yang ada di muka bumi ini. Dalam usaha menambahkan iman yang ada beberapa amalan yang telah digaris dan dianjurkan oleh Islam. Yang pertama, sidang jamaah, dan sesiapa sahaja yang melihat kejadian ini hendaklah melihatnya dengan perasaan takut, dengan perasaan geron, kerana ia berlaku di luar daripada kebiasaan. Ia satu yang pelik. Kebiasaannya dia tak berlaku seperti ini. Maka kita melihat kejadian ini dengan satu perasaan yang takut. Dan bila kita takut, apa yang kita dianjurkan untuk buat? Kita salat. Kita datang ke masjid, kita berjamaah mendirikan salat gerhana. Kemudian selesai daripada salat ini, kita perbanyakkan zikrullah. Selesai sahaja saya khutbah pada malam ini, kita akan bagi ruang kepada tuan-tuan untuk memperbanyakkan zikir, doa. Kerana ini yang diajar, fad'ullah, doa kepada Allah. Kemudian kita juga ambil kesempatan gerhana ini, keluarkan sedekah. Ini antara sunnah Nabi. Malam ini tuan-tuan, sama ada di masjid ini ataupun di luar nanti, sedekah. Demikian sunnah Nabi. Sedekah dalam tabung masjid ke, sedekah di luar ke, mana-mana tempat yang tuan-tuan tahu, sedekah banyak-banyak. Kerana kita dalam keadaan takut dan bimbang. Yang terakhir, kita melakukan apa sahaja amalan yang boleh meraih keredaan Allah, mendekatkan diri kepada pencipta. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada pertukaran siang dan malam, malam dan siang,
ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mengingati Allah semasa mereka berdiri, duduk dan ketika mereka berbaring mengiring. Mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, maka peliharalah kami daripada azab api neraka. Sidang Jumaat, sekali lagi saya berpesan, takutlah kepada Allah dan hidupkan sunnah.